Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya pada hari ini ingin berkongsi berkenaan dengan buli. Masalah buli di sekolah merupakan salah satu masalah yang biasa berlaku dan hal ini perlu diberi perhatian kerana masalah ini boleh mendatangkan kesan yang buruk terhadap setiap murid. Pada hari ini saya ingin kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan jenis-jenis buli, faktor yang menyebabkan kes buli, kesan buli dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah buli. Yang pertama berkenaan dengan jenis-jenis buli. Untuk makluman semua, buli ini mempunyai pelbagai jenis. Yang pertama iaitu buli fizikal. Buli fizikal ni ialah masalah buli yang biasa berlaku kerana buli fizikal ini kita boleh kenal pasti dari segi kesan terhadap fizikal seseorang mangsa seperti lebam dan sebagainya. Yang kedua berkenaan dengan buli bahasa. Buli bahasa ni dikaitkan dengan perbuatan mengejek, menggunakan bahasa-bahasa yang kasar dan sebagainya. Biasanya perkara ini perlu dielakkan kerana masalah buli bahasa ni akan mendatangkan kesan yang lain seperti mencetuskan pergaduhan dan sebagainya. Yang ketiga, buli isyarat. Contohnya, murid-murid menunjukkan isyarat yang tidak elok kepada murid-murid yang lain. Dan yang terakhir iaitu buli cyber. Pada masa sekarang ni, media sosial digunakan sebagai alat untuk perhubungan. Tapi ada juga setengah individu yang menjadikan media sosial ini sebagai salah satu tempat ataupun salah satu medium untuk mengenakan seseorang individu yang lain pula. Ini dikatakan sebagai buli cyber. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan buli ini berlaku? Yang pertama, disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Ada setengah murid ini, kalau nak sertai sesuatu kumpulan, perlu melakukan sesuatu perkara yang menunjukkan bahawa seseorang individu ini patut ataupun layak untuk masuk kumpulan tersebut. Contohnya, mereka suruh kawan seorang ni untuk membuli murid yang lain. Yang kedua, berkenaan dengan kurang didikan agama. Sebab apa? Apabila seseorang individu atau murid itu sendiri kurang didikan agama, mereka tak dapat nak bezakan antara perkara yang baik atau perkara yang buruk. Yang ketiga, iaitu pengaruh media massa. Apabila mereka menonton cerita berkenaan dengan sesuatu perkara yang ganas, contohlah dia tengok cerita Marvel kan, ada bergaduh-gaduh tu, jadi mereka cuba aplikasikan apa yang mereka tonton itu kepada rakan-rakannya di sekolah yang lain. Dan yang seterusnya berkenaan dengan keruntuhan institusi kekeluargaan. Perkara ini sebenarnya serius kerana apabila seseorang anak itu kurang mendapat perhatian, kurang mendapat kasih sayang daripada ibu bapa kerana ibu bapa bercerai dan sebagainya, hal ini akan menyebabkan tekanan pada diri anak-anak itu sendiri. Dan akhir sekali, mereka keluar dan mencari keserondokan di luar serta melakukan aktiviti-aktiviti tidak sihat seperti aktiviti vandalisme, gangsterisme dan sebagainya. Yang seterusnya berkenaan dengan kesan-kesan buli. Seperti mana yang kita bincangkan di awal video tadi berkenaan dengan jenis-jenis buli, kesan-kesan buli ini boleh kita lihat dari segi fizikal, emosi dan juga pencapaian akademiknya. Dari segi fizikal pula, sekiranya murid itu dibuli secara fizikal, murid tersebut akan mengalami kecederaan, mungkin ada bahagian yang lebam dan sebagainya. Sekiranya ibu bapa mendapati terdapat kesan lebam atau kecederaan pada tubuh anak-anak, segeralah maklumkan kepada pihak sekolah supaya pihak sekolah boleh ambil tindakan sewajarnya untuk mengatasi masalah ini. Yang kedua berkenaan dengan emosi. Terdapat mangsa buli, apabila mereka dibuli, kerap dibuli di sekolah dan sebagainya, mereka akan mengalami masalah tekanan dan tak mahu untuk bersosial dan sebagainya. Kerana apa? Kerana mereka takut apabila mereka berjumpa dengan orang lain, dia akan mengalami masalah buli. Yang seterusnya dari segi akademik. Terutamanya murid-murid yang masih bersekolah. Apabila mereka mengalami masalah ini,
mereka akan cenderung untuk tidak hadir ke sekolah kerana takut, dan akhir sekali prestasi akademiknya akan merudum. Jadi sekiranya anak-anak itu sendiri mengadu dan memaklumkan kepada ibu bapa berkenaan dengan masalah di sekolah, ibu bapa pastikan tolonglah peka dengan apa yang anak-anak anda berikan. Sebagai langkah untuk mengatasi masalah ini, yang pertama, pihak sekolah perlulah menguatkuasakan peraturan sekolah dengan tegas supaya murid-murid dapat patuh pada peraturan dan seterusnya dapat mengurangkan masalah buli. Yang kedua, ibu bapa. Ibu bapa perlu memainkan peranan dengan yang pertama sekali memberikan didikan kepada anak-anak di rumah. Pastikan anak-anak tahu membezakan antara perkara yang baik dan juga perkara yang buruk. Yang ketiga, pihak kerajaan perlulah menjalankan kempen kesedaran untuk memberi kesedaran kepada semua masyarakat berkenaan dengan masalah buli. Pihak media pula perlu mainkan peranan untuk mengewawakan maklumat yang hendak disampaikan oleh pihak kerajaan kepada masyarakat. Dan pihak media juga perlu menapis filem, cerita, drama dan sebagainya supaya drama tersebut tidak mengandungi adegan yang negatif dan mampu mempengaruhi masyarakat di luar sana, terutamanya golongan remaja yang masih bersekolah. Sebagai kesimpulan untuk pertemuan kita pada hari ini, kita telah membincangkan beberapa perkara berkenaan dengan buli. Diharapkan masyarakat di luar sana dapatlah bersama-sama berganding bahu untuk kita mengatasi masalah ini supaya masalah ini tidak terus berlaku pada masa akan datang. Ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting untuk memastikan supaya anak-anak anda tidak terjerumus ke kancah ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini dapat membuka mata semua pihak dan sama-samalah kita berusaha untuk melahirkan generasi muda, modal insan minda kelas pertama yang akan berguna kepada keluarga, masyarakat dan juga negara. Semoga kita berjumpa lagi pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum.